Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut contoh yang berlaku dalam dunia. Di zaman Nabi SAW. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Sesungguhnya telah ada satu tanda bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan orang-orang Islam yang berperang perjalanan Allah kerana mempertahankan agama Allah, dan yang satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka golongan yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa, dua kali ganda ramainya berbanding dengan jumlah mereka sendiri. Mula-mula mereka tengok dalam peperangan Badar, orang Islam 313 orang. Orang kafir 1000 orang. Maknanya tiga kali ganda. 313, dia 1000. Orang Islam 1/3 saja daripada orang bukan Islam. Bila berlaku pertempuran, tiba-tiba mereka tengok orang Islam jadi ramai. Dia akan jadi begitu berubah. Dan mereka dikalahkan. Di zaman Nabi Daud alaihi salam yang kita baca kisahnya, dia ber 80,000 bala tentera yang mengikut Talut bersama dengan Nabi Daud. Mereka diuji dengan sebatang sungai. Tiba-tiba, oleh kerana sudah lama berjalan, habis air bertemu dengan sungai, iaitulah Nahru Urdun, sungai Jordan. Yang ber 80,000, 74,000 minum. Walaupun Allah Ta'ala kata jangan minum, malaikat cebok saja. 74,000 minum dengan sebanyak-banyaknya hingga 6,000. Nak berdepan dengan tentera Jalut yang berlipat kali ganda ramainya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu as-sabirin. Kita baca dalam surah Al-Baqarah sebelum ini. Beberapa banyak pasukan yang sedikit boleh mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tiba-tiba Nabi Daud dengan segelincir orang yang beriman mengalahkan bala tentera Jalut. Dan berlaku di zaman para sahabat. Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian diambil alih oleh Sayyidina Umar. Tentera Islam yang berada di Rum Timur, di Jordan sekarang ini, di Syam. Jumlah tentera Islam 30,000 saja. Tiba-tiba mereka terpaksa berhadapan dengan hampir 500,000 tentera Rum. Mengikut akal bagaimana 30,000 nak lawan hampir 500,000. 400,000 siapa nak kabilah-kabilah Kristian, jadi 500,000. Nak lawan macam mana? Mengikut adat katanya tak boleh nak lawan. Sedangkan persenjataan di pihak Islam kurang. Bukan saja jumlah tenteranya sedikit, persenjataan pun tidak selengkap di pihak musuh. Hanya mereka yang beriman saja yang sanggup bersama dengan Islam di saat yang begini rupa. Bila berlaku keadaan demikian, maka datang pertolongan Allah. Di saat itu diriwayatkan seorang tentera Islam berkata, "Ma aktsara Rum wa aqallal muslimin." Alangkah banyaknya tentera Rum, sedikit saja tentera orang Islam. Lalu Khalid berbalik berkata, "Ma aktsaral muslimin wa aqallar Rum." Alangkah ramainya tentera Islam, sedikit saja tentera Rum. Wa innama kasratul muslimina binasrillah. Sesungguhnya banyaknya orang Islam dengan pertolongan Allah. Dia berlaku demikian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Abu Bakar. Bahkan di zaman mutaakhir berlaku. Apabila Rusia, salah satu kuasa besar dunia,
Soviet dulu menyerang Afghanistan. Negeri yang miskin. Rakyatnya miskin. Hasil negerinya berulang. Sedikit hasil pertanian. Makanan tak cukup. Negerinya kemarau. Diserang oleh kuasa besar dunia Soviet. Dalam masa 10 tahun. Rakyat Afghanistan yang miskin. Yang dhaif. Dengan iman yang kuat. Dengan semangat jihad. Berjaya menghalau Soviet. Kuasa besar dunia. Dan selepas itu Soviet hancur berkecai. Berpecah jadi beberapa buah negeri. Dan hari ini Amerika dan tentera bersekutu menyerang sekali lagi Afghanistan. Dan mereka tidak boleh memadamkan Islam di Afghanistan. Ditunjuk dalam TV. Sejak Amerika membebaskan Afghanistan, orang perempuan boleh bebas. Boleh buka kepala. Boleh buat pertunjukan fashion. Zaman Taliban mereka tak bebas. Kena tutup aurat. Tak boleh buat pertunjukan fashion. Inilah yang mereka nak. Hak lagu ni dalam negeri kita ramai. Ramai yang macam ni. Hak bebas ni lah yang bagusnya. Hak Islam ni susah. Bila Islam mereka nak takar pun susah serabu. Kalau Islam nak mereka bebas kita. Memang ramai. Suara majoriti yang nak begini. Suara teramai. Suara yang ramai ini akhirnya akan dikalahkan. Jangan takut. Satu gelabun akan tiba masanya mereka dikalahkan. Sebagaimana dalam peristiwa Badar. Sebagaimana dalam peristiwa menentang Rom di zaman Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana Afghanistan menghadapi Soviet. Dan akan berlaku di hari ini juga. Kerana Quran adalah mukjizat sehingga hari kiamat. Quran ni zaman Nabi je. Tidakkah bila kita mengaji kisah tauhid, kita sebut mukjizat Nabi kita ialah Quran. Dan mukjizat Quran ni sampai hari kiamat. Apa makna dia? Tak tahu. Inilah maknanya. Maknanya seluruh pengajaran yang ada dalam Quran itu adalah hidup sehingga hari kiamat. Memang golongan yang tidak beriman merasa mustahil. Bila Nabi Nuh yang mengikut dia satu riwayat kata 20 orang. Mengikut satu riwayat 80 orang. Berjuanglah Nabi Nuh selama 950 tahun. Masa Nabi Nuh itu berjuang. Pemerhati-pemerhati di zaman itu yang tidak beriman berkata mustahil Nabi Nuh akan berjaya. Bila tiba masanya Nabi Nuh diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Begitulah berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang rasul yang hanya bersyarah saja. Bersyarah sana, bersyarah sini, bersyarah. Rasul ni kerja dia bersyarah. Memang tiap-tiap orang rasul ni ahli pidato, ahli bersyarah. Tuhan jadikan begitu. Bacalah Quran. Semua rasul adalah ahli pidato. Bersyarah saja rasul ni. Bersyarah jadi apa? Dia kata macam angin salak bukit. Tak jadi apa dia? Mereka berkata Namrud tidak akan kalah. Kerana Namrud adalah kuasa besar dunia. Bila tiba masanya Allah Ta'ala menghantar tentera nyamuk. Hanya tentera nyamuk yang kecil saja. Membinasakan Namrud dan bala tenteranya. Begitulah Nabi Musa alaihissalam dengan sebatang tongkat, lidahnya yang cacat, tak boleh bertutur dengan fasih, dilancik menjadi rasul sehingga berdoa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Berkatalah Nabi Musa, lapangkanlah dada aku kerana aku nak menghadap Fir'aun macam mana ni. Aku bunuh orang dia. Aku telah bunuh orang dia. Dia cari aku nak bunuh aku. Tiba-tiba Tuhan suruh aku pergi menghadap dia pula. Nak menghadap macam mana?
Dia satu kuasa besar dunia. Wahai Tuhan, lapang kalah dada aku, jangan mari berasa takut. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah simpulan yang ada pada lidahku sehingga aku boleh bercakap dengan fasih. Yafqahu qawli, mereka faham cakap aku, mereka faham ucapan aku. Waj'al li waziran min ahli, Harun akhi, jadikanlah penolong di kalangan keluargaku, Harun saudara aku menjadi penolong. Pergilah Musa dengan sebatang tongkat, berdepan dengan Fir'aun, berhujah dengan Fir'aun, berlawan dengan Fir'aun. Akhirnya berlawan di antara mukjizat dengan sihir. Di masa itu Fir'aun masih bermahraja lela. Orang yang pergi di Mesir hari ini melihat bagaimana kebesaran Fir'aun. Kubur dia macam Bukit Besar. Kubur Fir'aun macam Bukit Besar. Bukan tanah, batu bata yang dipahat daripada batu yang pejal. Tiap-tiap batu-batu tu besar lori. Oh, jangan ingat zaman ni teknologi hebat. Fir'aun lagi hebat teknologinya. Batu-bata dia besar lori. Batu-bata yang mengikat bangunan untuk kubur bagi seorang Fir'aun besar lori. Di atas piramid itu ada 2 bilik. Satu bilik dia letakkan bangkai Fir'aun dalam kerandanya. Satu bilik lagi perhiasan Fir'aun. Emas-emas yang selalu banyak menggambarkan kekayaan Fir'aun yang begitu hebat. Tenteranya berjuta. Wa Fir'auna bil autad. Fir'aun yang mempunyai autad, pasak-pasak bumi, khemah bala tentera yang selalu ramai. Orang di masa itu berkata, lambat lagi Nabi Musa boleh mengalahkan Fir'aun. Dan Fir'aun bersyarah pula. Wa nada Fir'aun fi qaumi qala alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Fir'aun berucap di kalangan kaumnya, tidakkah aku yang memerintah negeri Mesir ini? Sungai-sungai yang mengalir di Mesir, tali air yang masuk ke kebun, itu projek aku. Ini projek yang aku suruh masuk ke kampung-kampung, memberi kesenangan kepada kamu. Nabi Musa boleh beri apa? Nabi Musa boleh beri apa? Macam hari inilah juga orang yang berjuang Islam ni boleh beri apa? Tengok kami boleh begini. Quran telah menceritakan perkara ini. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh, menyebabkan kaumnya menjadi bodoh. Lalu mereka taat. Oleh kerana nak ke benda lalu, hak mengaji tinggi pun bodoh juga. Tak boleh ni kalau kita lawan, tak boleh saya makan ni. Padahal mengaji tinggi. Hak ke laut boleh saya makan. Takkan kita hak mengaji tinggi ni tak boleh saya makan. Dia jadi macam tu. Ini Tuhan kata fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh, maka menjadi ringan fikiran dia. Fikiran jadi ringan. Hak sekedik pun akal jadi kecil. Kerana takut berdepan dengan Fir'aun. Kalau lawan dia, nanti kena tangkap. Lawan dia kena hukum. Lawan dia tak boleh kerja. Lawan dia jadi susah. Susah sebab dia tukang ambil rezeki. Nampak begitu. Di masa itu orang berkata Nabi Musa tidak boleh mengalahkan Fir'aun. Bila tiba masanya Allah membinasakan Fir'aun dengan air saja yang lembek. Dengan air yang lembek, Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh yang melawan dengan Nabi Saleh, kaum Samud. Wa Samud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang boleh membina rumah-rumah mereka daripada batu-batu pejal di bukit-bukit yang besar. Masih ada Saki Baki di Jordan dan di Arab Saudi. Dikenali dengan Madain Saleh, yang itulah tempat kaum Samud. Rumah-rumah mereka terdiri daripada bukit pejal yang dipahat. Bukit yang keras itu dipahat, dijadikan rumah.
Dibuat bilik-bilik dalam bukit. Bilik yang indah, yang cantik. Ataupun dibawa batu besar. Dipahat. Dijadikan rumah. Bukan pakai seming. Ini pakai seming halu hakuk dengan lori sikit. Ini batu sokor dipahat terus jadi rumah. Itu hebatnya kaum Samud. Bila mereka lawan Nabi Saleh. Oh, kalau mari banjir tak ada apa. Rumah mereka bukit. Gempa bumi tak jadi apa. Rumah mereka bukit. Orang mengatakan Nabi Saleh tidak akan berjaya. Bila tiba masanya, Allah Ta'ala memberitahu Jibril. Menurunkan hukuman dengan satu tempik yang kuat. Suara yang kuat. Memutus dan menghancurkan jantung mereka. Bukan saja anak telinga pecah. Jantung hancur lebur. Mereka menjadi mayat yang bergelempangan dalam rumah-rumah mereka. Rumah ditinggalkan. Mereka mati semua. Itu kaum Samud. Kaum Ad. Kaum Ad ini menjadikan rumah-rumah mereka tiangnya daripada balok yang dibuat daripada batu. Bukan balok kayu, balok batu. Mereka pahak batu jadi macam balok. Mereka dirikan. Jadi tiang rumah mereka. Kaum Ad dikenali dengan kaum yang kuat, yang gagah. Yang gagah perkasa. Kerana tubuh mereka besar. Dan mereka gagah, mereka kuat. Mereka ingat dengan kekuatan itu, mereka boleh lawan Tuhan. Bila Allah mengutuskan Nabi mereka, Nabi Hud, mengajak mereka beriman. Bersyarahlah Nabi Hud ke sana sini. Menyuruh kaumnya supaya beriman kepada Allah. Kaumnya menolak ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni kitab Allah. Macam Quran ni lah juga. Macam Quran lah. Mereka tolak hukum-hukum yang ada dalam kitab. Macam orang hari ni tolak Quran ni lah juga. Allah Ta'ala beri tempoh kepada mereka. Bersenanglah. Bersukalah. Golongan Islam bersabar. Bila tiba masanya, golongan yang kuat ini dihapuskan oleh Allah dengan angin yang kuat. Angin yang kuat. Yang meruntuhkan tiang-tiang balok itu. Dan mencampur mereka semua. Mati bergelempangan. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi pengajaran yang memberi insaf kepada orang-orang yang mempunyai penglihatan dengan akal fikiran dan mata hatinya. Itulah kekuasaan Allah. Tetapi manusia ini lupa. Datanglah tsunami yang berlaku di Indonesia. Orang dah lupa dah. Topan Great yang berlaku di Sabah. Orang dah lupa dah. Topan yang meruntuhkan lumpur, yang mengambuh kampung-kampung di Sabah. Bila mereka berhari raya macam binatang di antara lelaki dan perempuan. Mereka lagakan anjing, menyeksa binatang, berminum arak anjing. Mereka bersuka, bergembira kerana menyambut perayaannya. Hubungan lelaki dan perempuan, tak ke lelaki bini dah, macam binatang. Mari Topan Great. Maka semua dah lupa dah ingat dah. Yang paling terdekat tsunami yang melanda Aceh. Itu banyak orang dah lupa dah. Yang memukul pantai-pantai pelancongan. Tempat pelancongan, tempat manusia berjemur. Manusia mengerjakan maksiat. Allah Ta'ala tunjuk di kawasan orang Islam, di kawasan orang kafir. Tak ke orang Islam, tak ke orang kafir. Kalau buat maksiat, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Sepatutnya kita orang Islam jadi contoh pada orang kafir. Apa yang berlaku hari ini, orang Islam jadi kafir. Ataupun ikut orang kafir. Menyeleweng daripada agama mereka. Menentang ayat-ayat Allah. Tidak beriman dengan Quran. Walaupun mereka kata percaya ke Quran. Sambut Quran. Julang Quran. Junjung Quran. Tulisan dia molek-molek. Tapi ayat-ayat dia tak percaya. Hukum hakam dia tak percaya.
haramkan riba tu semua. Tak boleh. Bank Islam ada dah. Bagus buat bank Islam. Tapi bank riba mesti dah hapuskan. Bila buat bank Islam, mesti ada perancangan untuk menghapuskan bank riba. Ini sama cacang. Orang kampung kata sama naik. Hak Islam pun naik, hak maksiat pun naik juga. Ini tak betul. Ini salah, tak ikut Islam. Kerana Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang baik ditegakkan, yang mungkar hendaklah dihapuskan. Ini yang baik, berpada-pada tak boleh baik hak baik-baik ni. Hak mungkar hak kena buat habis guys. Bila kata ni mungkar, ni baik ada dah, ni baik, sejik ada dah. Surah ada dah. Ini ada dah. Ada dah, maksiatnya kena hapus. Yang baik hendaklah dibuat dengan bersungguh. Yang mungkar hendaklah dihapus. Yang baik tak bersungguh. Buat juga. Buat untuk jadi tanda je. Untuk nak berpura-pura dengan Allah Ta'ala. Nak tipu Allah Ta'ala. Boleh tipu Allah Ta'ala? Tak boleh tipu Allah Ta'ala. Kaum yang menipu Allah ni dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Apa yang berlaku dalam alam di zaman dulu akan berlaku juga di akhir zaman. Sehinggalah kemuncaknya tidak ada lagi orang yang beriman. Ada di kelas 7 dulu. Dunia nak kiamat dah, kita kena siap gali lubang, siap-siap. Selagi orang sebut nama Allah, kita kena segakkan Islam itu. Ada orang tu nak tunggu Imam Mahdi mari. Kerja Islam dia tak boleh tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi kita. Kita kena buat kita. Dia. Zaman masing-masing. Kita lah menegakkan Islam di zaman masing-masing. Jangan takut. Ayat ini memberi semangat kepada Nabi SAW. Dan memberi semangat kepada orang yang berjuang Islam. Sehingga hari kiamat. Di atas semangat inilah orang Palestin hari ini lawan Israel. Dengan roket buat sendiri. Tembok dalam 10 kilometer je. Israel boleh tembok 1000 kilometer. Tak apa. Lawan dengan apa yang ada. Lawan perang. Lawan pilihan raya. Pilihan raya. Lawan seluruh dunia Islam. Selagi ada cara pilihan raya, lawan cara pilihan raya. Tak ada pilihan raya, lawan juga. Mesti lawan. Islam tidak menyerahkan. Ini dia Islam yang diajak oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Allah Ta'ala suruh kita ambil contoh daripada kisah-kisah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan seterusnya kita akan baca ayat berkenaan dengan perhiasan dunia, kemewahan dan kesenangan dunia, kerajaan dunia, untuk menjadi pengajaran kepada kita secara mana kita boleh ambil nikmat dunia ini. Dan kita kena sedar apa nilai nikmat dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.